Satu parti bagi salam, lain parti minta maaf. Lemah sungguh tuan-tuan. Sebab tu saya bila pergi ceramah di Singapura, saya puji orang Melayu di Singapura. Mereka tak ada parti-parti yang bawa bergaduh. Semalam 15,000 orang di stadium Bedok. Tak ada gaduh-gaduh. Bangladesh datang, Filipino datang, orang bukan Islam datang dengar ceramah saya. Orang bukan Islam pun tak pakai tudung tuan-tuan, perempuan-perempuan. Mereka berlawak sekali juga. Saya tanya dekat doktor Vice President Jamiah Singapura, mereka ni Islam ke doktor? Oh, dia anak Muslim Ustaz, dia anak Muslim. Oh, hebatnya. Dia kata ginilah, Alhamdulillah. Tak ada gaduh-gaduh tuan-tuan. Di masjid tak ada gaduh, di surau memang tak ada. Ada pun semua masjid. Tak ada apa. Pagi tadi saya ceramah di Masjid Darul Aman. Masjid dia 3 tingkat. Daripada tingkat bawah sampai tingkat 3, semua orang penuh. Tak ada gaduh-gaduh. Berbeza dengan tempat kita. Nak dengar ceramah pun kita tengok siapa yang main ceramah. Masjid Jamiah Taman Yayasan buat ceramah, siapa main? Ustaz Razif. Dia belah mana? Ini soalan dia. Dia belah mana? Tak tahu dia belah mana belah. Mana boleh belah mana belah? Lah belah mana dia belah Islam. Saya orang Islam, belah mana? Nabi Muhammad bukan ada parti pun. Sebab hari ini ada orang kata masuk parti itu wajib. Kalau wajib, mana ada Nabi buat parti? Tak. Jadi hak Islam. Islam kata. Biru ke hijau ke agama ke? Bukan parti. Tak ada malaikat tanya dalam kubur. Parti apa hang? Marab buka. Tak apa, main tanya parti. Bangka apa? Dia tak tanya. Pasal apa yang kita sampai nak bersalam pun tak boleh? Sampai imam pun kita tak nak ikut. Awak mayah lain, awak mufarakah, tu imam. Saya buat belah sana. Tu imam. Apa ni tuan-tuan? Sebab tu umat yang bukan Islam, orang-orang kafir, dia ambil kesempatan atas perpecahan kita. Jadilah yang berlaku hari ini. Khutbah Jumaat depa pertikai. Walan tarda ankal yahud walan nasara, ayat Quran depa pertikai. Sampai orang kafir berani cakap, jangan baca ayat Quran walan tarda ankal yahud walan nasara. Sedangkan itu ayat Quran, depa kutuk khutbah Jumaat. Dan orang Islam dia. Kita yang cakap. Saya cakap tuan-tuan, bila saya cakap, orang kata saya ustaz babi. Saya pula jadi babi pula. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Sampai pada satu tahap kita sama kita berpecah, kita sama kita bergaduh, sampai bersalam pun tak mau, bersalam pun tak mau. Bukankah bersalam itu ajaran Islam? Bersalam itu disuruh sampai dalam syurga pun bersalam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Salam ni banyak jenis. Pertama bagi salam, assalamualaikum. Keduanya bersalam. Dua-dua yang menggugurkan dosa, dua-duanya mendatangkan pahala. Jom tuan-tuan, lepas ni kita salam. Tak kira lah parti mana pun, assalamualaikum. Tak kira lah belah mana pun, assalamualaikum. Dengan budak kecil, assalamualaikum. Dengan orang tua pun, assalamualaikum. Apa salah? Semua kita buat salam. Saya cakap pada tuan-tuan banyak kali, saya cakap pada tuan-tuan, kegemaran saya ialah duduk depan rumah bagi salam. Saya tak perlu tegur perempuan yang pakai baju kelawar hantar anak pergi sekolah. Tudung tak pakai. Pukul 7 suku naik motor pakai baju kelawar. Kadang kan pakai dia dalam. Nak cepat. Bila depan kan cepik. Subhanallah. Saya bagi salam dia. Assalamualaikum. Seminggu je tak pakai baju kurung. Pasal apa? Dia tahu Ustaz Kazim tunggu. Itulah cara dia. Assalamualaikum. Ni adik-adik besar-besar depan ni. Naik sikal sampai naik motor pergi sekolah, saya pergi salam. Akhirnya saya banyak kawan sekarang, kawan-kawan daripada remaja-remaja. Sebab itu bila saya nak buat korban, sekolah saya buat korban 24 ekor lembu, 26 ekor lembu setiap tahun.
Yang sembelih bukan saya, orang tua. Bukan AJK yang tua. Yang sembelihnya anak-anak muda, yang lapaknya anak-anak muda, sebab semua geng. Budak muda umur 24 tahun, nama dia Amin, dia sembelih. 24 tahun dia sembelih. Bayangkan tuan-tuan, budak 24 tahun bertenaga banyak, lembu pun gaya. Kambing sudah kata apa, malah lawan melih lah, bagi cakap lawan melih lah. Kambing awal-awal serendah dah. Ni kadang-kadang hak sembelih ni kata imam tangan ketak. Parkinson dah buat besar. Mana ada ilmu, mana ada ilmu. Lembu kuning gaya. Kita mati baziak lagu ni. Bagi peluang kat mereka dengan cara apa kita nak menarik perhatian orang? Salam. Buka tingkap naik kereta, Assalamualaikum, salam. Lama-lama orang datang. Kita tak mau tuan-tuan, kita jadi pemimpin cermin gelap. Bung. Bila peliharanya buka tingkap, Assalamualaikum. Dua kepala ke bubuk, Assalamualaikum. Habis pelihara tutup semua duk cokong dengan tu. Waktu nak kempen dia baik, nampak benar nipu. Cubalah kita jadi orang yang baik-baik, yang buat kerja betul-betul. Jangan hanya buat kerja waktu kempen je. Main banjir tak tolong, main susah tak tolong, main ni tak tolong, main ni tak tolong, main lepas tangan pada orang. Kerja dia nak pegang kursi je, lepas tu dia belah. Yang kalah pula lah yang buat kerja lah, siang malam lah buat kerja. Ini kena ingat tuan-tuan. Bersalam ini menjadikan kita berkasih sayang. Lah kita duduk salam dengan suami kita bila? Engkau leha bila? Lama Ustaz. Lah, siapa pula? Engkau leha tak ada lelaki. Oh, betul. Kalau leha tak leha. Salam-salam. Bila kita bersalam ni tuan-tuan, gugur dosa di celah-celah jari ini. Balik sekali lagi akak, pegang tangan suami, jalan kaki sampai naik kereta. Yang mana naik motor, peluk lagi. Ustaz, tak sampai tangan tak? Itu maknanya akak jaga dia elok. Perut dia penuh larang. Subhanallah. Akak jaga dia elok. Bagus sangat. Yang mana naik kereta sekali lagi, tuan-tuan, ni. Masuk gear bersama orang. Nah, ini seorang pegang steering, seorang pegang kiri. Seorang tengok depan, seorang tengok tak mau. Balik sekali lagi nak tidur, duduk atas katil pegang. Gugur dosa tuan-tuan, Allah bagi pada kita. Yang ketiga, kegemaran Utsman Ibnu Affan itu apa? Semayang malam. Kata Utsman, saya sangat suka dengan dunia sebab saya boleh semayang malam. Saya nak semayang malam. Wassallu bil laili wan nasu niyamun. Tuan-tuan, saya nak cakap pada tuan-tuan, rahsia yang ada apa orang. Kita main ni kita dapat rahsia. Siapa hak tak main rugi. Kita bukan ceramah politik. Saya bukan ceramah politik. Malam ni bukan ceramah politik. Ni anjuran kader yang datangnya timbalan ketua UMNO. Setengah kata, oh ni politik ni, timbalan ketua UMNO datang, dia pun Islam juga, dia nak mengaji. Apa orang UMNO tak ada mengaji ya? Duduk orang politik je duduk main. Dah, saya penceramah, saya bukan orang UMNO, saya bukan orang apa pun dah. Saya parti mana pun saya tak masuk tuan-tuan. Cuma 2 minggu lepas, bila orang desak saya masuk parti, saya masuk juga. Ni kalau ada reporter malam ni tu dia. Ya, kalau ada reporter malam ni. 2 minggu lepas saya masuk satu parti. Saya tak larat tuan-tuan, dia desak saya. Setiap hari dia desak. Jadi saya masuklah parti Tepawai. Dapatlah rumah saya Tepawai baru. Saya bukan orang politik. Saya nak bagi rahsia pada tuan-tuan. Apa rahsia? Rahsia seorang suami, bagaimana isteri dia. Suami kata, Ustaz, isteri saya tak hormat saya, Ustaz. Dia tak pernah panggil saya abang, Ustaz. Abang muda pada dia ke? Tak, saya tu banyak pada dia. Dia tak panggil saya abang, Ustaz. Tu dia panggil apa? Panggil mak je. Mak apa? Mak topo, Ustaz. Isteri mengadu, ya Allah, Ustaz,
suami saya tak pernah sayang pada saya Ustaz. Tuan-tuan tengok kan, tengok dalam radio. Besok. Sampai petang jam 3. Pak Mak Taman Kaya. Ni Pak Mak ni Taman Kaya. Dia di sana. Satu lagi Medang. Ni Medang. Tak telefon. Besok jam 3 petang saya buat rancangan santai petang di Radio Perak. Anda nak dengar saya menyanyi? Hatiku dicuri lagi, tidak dapat ku cari, jauh dibawa pergi entah ke mana. Tu besoklah. Kan 2 minggu lepas saya buat tajuk Kenapa Ku Didera. Ada perempuan daripada Taiping ke mana-mana. Dia telefon, dia kata suami dia tumbuk dia. Waktu dia mengandung 2 bulan. Mak Ali pun tak tumbuk juga. Mak Ali tumbuk di gelanggang. Dia ambil getah paip, dia pukul isteri dia yang mengandung 2 bulan. Dia ambil hanger bukan sebatang, 5 batang. Dia pukul isteri dia yang mengandung 2 bulan. 5 hanger patah. Ya Allah, saya dengar tu pemenung tu. Sekarang kau jangan dah cerai dah Ustaz. Tak apalah kau. Cerai lah. Lepas habis dia telefon tu, saya duk cakap dengan dia. Saya kata sabarlah kau. Saya tak boleh terima Ustaz. Dia pukul. Saya pukul. Astagfirullah, saya duduk dalam konti tu nak teriak. Lah dia kat dah cerai dah Ustaz. Tak apa lah. Merdeka lah Ustaz. Kau cari lain lah. Cari suami lain. Tak mau Ustaz. Saya tak percaya lah. Dengan lelaki mana saya tak percaya lah. Pukul orang suka dia. Saya kata kau kahwin. Kalau boleh lepas ni cari lelaki hak tak ada tangan. InsyaAllah tak pukul lah. Habis pukul dia ni tandung kepala. Nak pukul tangan tak ada. Tampak tengok. Tangan tak ada tampak orang. Kau tampak dia pula. Tuan-tuan, yang ketiga, kita mak bapak, anak-anak tak hormat. Kita pemimpin, orang bawahan tak hormat. Kita pendakwah, orang tak suka, tak hormat. Orang tak mai kuliah. Sekarang saya nak bagi rahsia. Bagaimana tuan-tuan nak supaya tuan-tuan dihormati, disayangi? Bukan dengan air jampi, bukan dengan sirih jampi, bukan dengan minyak senyunyung, bukan dengan nasi kangkang. Dikokong kangkangnya nasi. Laki balik makan terkangkang duduk bodoh. Masa bodoh dia kena kangkang. Tak payah, benda tu syirik belaka. Yang pertama tuan-tuan, apa dia? Sebelum Nabi disuruh bergerak untuk berdakwah, bila diangkat menjadi Rasul, ada 3 perintah Allah pada Nabi sebelum Nabi nak memulakan gerakan dakwah Nabi. Pertama, Allah perintahkan kepada Nabi, qum fa'anzir, bangun dan bagi peringatan. Sebab itu kita sebagai suami bagi peringatan pada isteri. Dan bila nak bagi peringatan, jangan guna bahasa menjerit. Woi pihak, hantar dah pukul berapa dah ni? Jangan guna suara halus pitching 5 jangan. Cakap pelan-pelan. Dan pukul berapa dia pihak? Kan dah pukul 2 petang, kamu baru balik. Abang nak makan apa? Nasi tak ada, tinggal tudung je. Gunakan suara bass. Serupalah akak-akak pun. Jangan tengking suami, cekok pinggang, pendek ramping pinggang. Abang ingat saya ni apa? Abang ingat saya mak tak ada, pak tak ada, abang boleh buat saya lagu ni. Lama-lama kuring pinggang. Cakap, abang, saya tahu saya tak ada mak, tak ada bapa. Tapi abang tak boleh seksa saya macam ni abang. Guna suara je itu. Begitu juga kita dengan anak-anak kita. Duduk, pegang bahu dia. Man kena periksa. Dia tengok TV macam mana, Man? Tahun ni kamu periksa PMA. Tahun ni kamu periksa SPM. Mak tak suka lah, bapak tak suka lah kamu naik motor meronda. Boleh tak bulan malam ini kamu jangan keluar rumah. Ini pesan dari bapak. Guna suara bass.
Sebab tu tuan-tuan, bila kita guna suara bass, dia akan sampai dalam hati. Penceramah yang hebat ialah penceramah yang guna suara bass. Cuba tuan-tuan tengok ustaz-ustaz Indonesia, bapa-bapa dan ibu-ibu. Tidak. Bagaimana kita harus memikirnya begitu? Naik bulu rumah. Saya orang Indonesia, kalau nggak ada ilmu lidah, nggak sampai terusan Suez. Kena tampar dia kalimah, demam tu dia. Subhanallah. Cuba tengok tuan-tuan, orang yang meniaga iklan, yang buat iklan semua suara hebat-hebat. Semua suara hebat. Volkswagen, Das Auto. Baru dah beli Volkswagen. Cuba suara dia halus. Volkswagen, Das Auto. Tak mau beli, tak kaya. Cuba tu tengok orang yang jual tilam. Tilam. Tukar yang lama. Mana orang beli tilam ni? Balik 10, pergi pun 10. Tak luar langsung. Lepas ni suruh Cina tu tukar suara ni. Tilam. Tukar yang lama beli apa? Rebut-rebut dengan tukar. Yang kedua, kata Allah pada Nabi, wasiyabaka fatahhir. Sebelum Nabi nak pergi berdakwah, Allah perintahkan Nabi, pakaian kamu bagi hebat, pakaian kamu bagi bersih. Nombor dua yang Allah perintahkan kepada kita, pada Nabi, nak jadi orang hebat tu apa? Bina penampilan diri, bina keterampilan diri, bina kekuatan diri. Seorang suami bina kehebatan dia. Semayang Jumaat pukul 10.30 dengan pakai jubah dia, dengan pakai baju kot, pakai serban, bawa tongkat. Pukul 10.30 dia berjalan dari masjid, umur 70 tahun. Isteri dia gosok baju dia. Pasal apa? Isteri dia tahu lah, dia ni cukup hebat. Cuba tuan-tuan jaga penampilan. Abang-abang, akak-akak jaga penampilan, insya-Allah akan dihormati. Ni kadang-kadang langsir, cadar katil tak pernah tukar 6 bulan. Tak ada cadar katil ni, yang tengah-tengah cadar tu habis turun color. Yang tak turun hak tepi. Yang tengah-tengah ni habis kalau tukar jadi warna lain. Siapa nak hormat kita? Allah perintahkan Nabi Muhammad bagi hebat-hebat supaya orang tengok daripada jauh. Subhanallah, Masya Allah. Yang ketiga tuan-tuan, nak bagi orang hormat kita, solat malam. Qumil lail illa qalila. Semayanglah malam walaupun sedikit. Malam saat lagi kita nak tidur, 1 rakaat semayang pun cukup. Semayang witir. Nanti kita bangun 5:30 pagi, 2 rakaat semayang tahajud pun cukup. Tuan-tuan selalu buat, insya-Allah anak-anak hormat pada tuan-tuan. Kalau cikgu sekolah di sini buat semayang malam tiap-tiap malam, 2 rakaat pun cukup. Anak-anak murid di sekolah yang akan hormat kepada dia tuan-tuan. Kalau di sini pemimpin-pemimpin yang semayang malam tiap-tiap malam, anak-anak buah akan dengar cakap dia. Kalau tu imam pengurusi masjid semayang 2 rakaat tiap-tiap malam, hebat tuan-tuan. Ini rahsia. Orang penyakit kanser boleh lega dengan semayang malam. Tuan-tuan di sini yang mengidap kencing manis, darah tinggi, bangun semayang malam. Semayang malam ini Allah Ta'ala akan bersama dengan kita tuan-tuan. Doa. Kekuatan kita umat Islam ialah solat malam. Kekuatan kita. Yang ketiga, yang keempat, ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, kamu Ali, apa yang kamu suka dengan dunia? Saya suka 3 benda ya Rasulullah. Pertama, saya suka melayan tetamu. Sampai Nabi sebut, la yu'minu ahadukum, tidak beriman di kalangan kamu sehinggalah dia melayan tetamu. Fal yukrim daifahu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut falyukrim diafahu. Tidaklah beriman orang yang betul mengatakan dia beriman, tidaklah sempurna orang yang beriman sehinggalah kata Rasulullah dia bercakap benda yang baik dan dia memuliakan tetamu. Alhamdulillah tuan-tuan, orang Melayu adalah orang yang terkenal dengan suka melayan tetamu. Cuba tuan-tuan tengok, kita tengah duduk sapu sampah tepi rumah, depan rumah, orang mai tanya, Assalamualaikum.
Rumah Pak Mat Tempe tak mana. Usaha tinggal penyapu, pergi straight, masuk corner kanan, pergi straight lagi, jumpa kubang, sebelah kubang. Oh, pasal apa? Rumah ada dekat kubang, dia penjaga kubang. Oh, bukan Tok Hadi ya? Tok Hadi tak ada lah, dia jadi lain lah. Nampak? Kadang-kadang pak dia ni, suami dia ni start motor, bawa kereta pergi. Kereta ikut belakang, dia naik motor pergi tunjuk orang Melayu. Cuba tuan-tuan pergi kat pasar Tapiah, agak-agak dia tunjuk lagu tu. Mana nombor 5 Taman Yayasan Jalan mana Encik? Tetap. Saya buka orang sini ya, tetap. Sopok lagi ni, tak tahu lagi. Orang Melayu ni sampai bila nak berubah dia tuan. Kita ni kadang-kadang lembut terlebih kita. Yang bukan-bukan tuan. Bukan-bukan saya dah tengok mereka kan kutuk kita macam-macam, kita diam tak kata apa. Sepak pasal nak undi mereka. Sebab kita berpecah. Bila kita berpecah, undi kita pecah, kita jadi tak kuat. Bila kita jadi tak kuat, kita duk harap undi mereka. Dan mereka pula tahu yang undi mereka ni mahal. Itu yang mereka kadang-kadang macam-macam benda yang mereka minta. Macam-macam benda tak puas-puas tuan-tuan. Nganga tembus lagi, nganga duk bocor lagi. Cukuplah. Ambil lagu tu. Cukup sudah. Cukup sampai di sini sejam sudah. Dah lebih dah dapat daripada sepatutnya. Nombor 1 kata Ali. Ali kata, aku suka melayan tetamu. Jom tuan-tuan, kita layan tetamu. Bila tetamu mai, kita jamu ayam. Orang Melayu minta maaf, dah lah jamu ayam, minta maaf pula. Lah minta maaf lah, ayam bujang ya. Pun minta maaf. Subhanallah. Ada orang 3 jam duduk di rumah, ayam sebelah pun tak pergi. Balik, tak apalah kak, nak balik dah. Lah nak balik dah kak, tak minum apa pun. 3 jam pun tak minum apa, tak hidup. Tuan-tuan, orang yang melayan tetamu, Allah hapuskan dosanya. Orang yang melayan tetamu, tuan-tuan, Allah naikkan darjatnya. Sampailah tetamu tadi balik, dosanya dibuang di sepanjang jalan. Sebab tu kita seronok dengan Dave. Dave maknanya tetamu. Satu lagi Dave, DJ Dave. Ataupun Dave juga. Lepas ni kita layan tetamu. Elok-elok. Itu kegemaran Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kegemaran Sayyidina Ali apa dia? Kegemaran dia yang kedua ialah berbuat ibadat dalam keadaan orang tidak tahu. Subhanallah. Tuan-tuan, buat ibadat dalam keadaan orang tak tahu. Buat kebajikan dalam keadaan orang tak tahu. Dia waris daripada siapa? Dia waris daripada Umar. Umar waris daripada siapa? Waris daripada Abu Bakar. Abu Bakar tiru siapa? Abu Bakar tiru Nabi Muhammad. Kes dia macam mana? Kes dia macam ni. Abu Bakar tanya dekat anak dia yang bernama Aisyah, isteri Rasulullah. Dia kata, "Cah, Rasulullah apa yang dia buat yang boleh bapa ikut? Yang boleh bapa ikut, apa yang Rasulullah buat?" Kata Aisyah, setiap pagi Rasulullah akan pergi ke rumah satu perempuan buta Yahudi. Rasulullah bagi makan dia, Rasulullah perah susu kambing bagi dia minum. Tuan-tuan, bila Rasulullah wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar pergi ke rumah perempuan tua tadi, tuan-tuan. Umar Al-Khattab heran. Asal lepas sembahyang subuh, Abu Bakar hilang. Asal hilang lepas subuh. Kemana pergi Abu Bakar? Umar sekodai. Dia ikut pelan-pelan belakang, dia menyobok balik batu, dia tengok Sayyidina Abu Bakar pergi dekat satu rumah. Tak lama selepas itu Abu Bakar balik. Sayyidina Umar pun pergi. Tengok-tengok ada seorang perempuan tua Yahudi dengan satu budak kecil, cucunya. Tuan-tuan, apa cerita? Cerita dia,
bila Rasulullah wafat, Abu Bakar sambung tugas Rasulullah yang buat senyap-senyap kebaikan, orang lain tak tahu. Satu hari masa Abu Bakar sedang suap perempuan tua Yahudi, masa Abu Bakar tengah duk uli tepung, duk bakar roti nak bagi dia makan, perempuan tua Yahudi ni mengutuk Nabi Muhammad, memaki Nabi Muhammad. Abu Bakar kata, macam ni kah Nabi Muhammad? Setiap hari kena maki, setiap hari kena kutuk, setiap hari kena kata, tapi tiap-tiap hari Nabi makan, Nabi suap orang yang mengutuk dia. Kemudian Abu Bakar pun suap orang tua ni makan. Tiba-tiba perempuan buta ni kata, ni siapa ni? Ni siapa ni duk suap kat aku lagu ni? Kata Abu Bakar, saya lah makcik yang duk bagi makan makcik tiap-tiap hari. Terus duk bohong lah. Hak duk bagi suap aku makan tu tangan lembut halus, ni kasar cara suap ni. Menitis air mata Abu Bakar. Perempuan ini memaki Rasulullah, tapi Rasulullah suap dengan penuh lembut, penuh kasih sayang. Kata Abu Bakar, saya lah makcik yang duk bagi susu kambing kat makcik semua ni. So duk bohong lah, aku kenal mata tak nampak, aku tahu lah. Akhirnya Abu Bakar kata, makcik, orang yang makcik kutuk itu ialah orang yang setiap hari menyuap mulut makcik makan. Orang yang makcik duk maki itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dah wafat, makcik dah tak ada. Terdiam orang tua ni tuan-tuan. Bayangkan selama bertahun-tahun Rasulullah duk bagi dia makan, dia duk kutuk Rasulullah, tapi Nabi tak marah, Nabi tak kata akulah Muhammad yang kamu kutuk. Nabi bagi dia makan, tuan-tuan. Akhirnya perempuan Yahudi ni menangis dan dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk Islam, tuan-tuan. Siapa pula yang sambung selepas itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kerja dia jaga orang tua. Umar pergi pula, dia menyiasat apa yang Abu Bakar buat. Umar tanya dekat perempuan tua tadi, makcik, makcik tahu tak siapa yang menyuap makcik tu? Tak tahu, dia tak abang nama apa. Dia main suap makan, dia bagi makan, dia kemar rumah, dia basuh kemah, dia balik. Dia tak habaq, dia siapa? Tak. Kata Sayyidina Umar, ya Allah, wahai Abu Bakar, kamu dah menyusahkan, siapa yang mengganti kamu? Siapa yang mengganti kamu? Lepas ni payahlah nak buat kerja macam ni. Umar sambung pula selepas Abu Bakar wafat, tuan-tuan. Inilah kegemaran Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Buat ibadat orang tak tahu, orang kutuk lagu mana pun dia tetap buat. Tuan-tuan ingat senang tak? Tuan-tuan nak jadi macam ni? Nak jadi macam ni ingat senang tak? Bagi. Sebab tu Nabi kata ahli syurga tu siapa? Ahli syurga kata Nabi ialah orang yang bagi salam, padahal orang tak nak bagi salam dekat dia. Dia yang bagi salam orang. Bagilah salam pada orang yang tak nak bagi salam pada kamu. Dia tetap bagi salam. Assalamualaikum. Menziarah orang yang tak mau menziarah dia. Memberi kepada orang yang tak nak memberi kepada dia. Yang keempat, memaafkan pada orang yang tak nak baik dengan dia. Menyambung silaturahim. Tuan-tuan, 4 benda ini adalah cabaran kita sekarang. Bagi salam pada orang yang tak pernah bagi salam. Ini cabaran, tuan-tuan. Saya apa yang orang tak kata saya? Ustaz babi, Ustaz khinzir. Saya baru ditawarkan jawatan majlis tertinggi UMNO. Heboh satu Malaysia, tuan-tuan. Tadi di Singapura orang tanya cerita tentang saya dapat tawaran ni, keluar muka depan surat khabar di Brunei, di Singapura, di Arab pun telefon. Orang di negara Arab telefon, Ustaz entah nak terima ke apa. Saya kata relax brother relax. Tapi orang dah panggil saya Ustaz babi, orang dah panggil saya Ustaz khinzir, Ustaz macan, Ustaz cari duit. Astaghfirullahalazim. Islam apa duk maki orang? Islam apa duk fitnah orang? Ada satu ustazah daripada Terengganu, dia panggil saya Ustaz Kazim ni bukan ustaz, Ustaz babi. Anak ada telefon saya,
Ustaz, muak saya nak minta maaf. Saya kata, bukan susah nak minta maaf. Tulis balik dalam Facebook, saya minta maaf. Sudah. Oh, tak boleh lah. Itu menjatuhkan maruah lah. Menjatuhkan maruah. Pasal apa? Hang nak panggil saya Ustaz Baby? Hang keluarlah balik dalam Facebook, minta maaf pada Ustaz Kazim. Sudah. Tak maulah, kalau boleh nak selotok sudah lah. Tak. Saya kata tak. Nak cakap macam mana hang tulis dalam Facebook, hang panggil saya Ustaz Baby, hang tulis dalam Facebook hang balik, saya minta maaf pada Ustaz Kazim. Sampai tahap saya bukan orang anu. Saya diminta supaya buat kerja. Saya diminta supaya tolong perkasakan umat Islam. Pertolong. Salah orang minta tolong. Bukan saya nak terima apa. Bayangkan kalau saya terima tuan-tuan. Menteri saya. Bayangkan kalau saya menteri. Berapa banyak kerja saya boleh buat. Berapa banyak projek saya boleh buat. Ni masjid taman yayasan ni apa saya buat. Saya buat asrama 2 tingkat. Asrama 2 tingkat. Atas asrama, bawah kelas. Bagi peruntukan buat. Atas buh asrama, buh katil, buh tilam, buh lemari, buh bilik mandi. Bawah buat kelas. Apa buat? Hari Sabtu, hari Ahad, seluruh taman yayasan, budak-budak sekolah ikut giliran mai tidur kat asrama. Hari Sabtu mai. Depa mengaji di sini, tidur di sini, makan di sini, sembahyang di sini, mengaji di sini, ikut kuliah di sini, main bola di sini, main takraw di sini. Hari Ahad tengah hari balik rumah. Setiap minggu datang ke masjid. Tidur kat masjid, makan kat masjid, sembahyang di masjid, main di masjid. Agak-agak anak tuan-tuan jadi apa? Tiap-tiap minggu main masjid, anak-anak tuan-tuan jadi apa? Tidur dalam masjid, tidur dalam masjid, mengaji subuh, sembahyang subuh. Depa daftar selepas pukul 8 pagi hari Sabtu. 100 orang masuk, anak-anak taman yayasan, anak-anak taman mewah, 100 orang masuk. Ada tukang masaknya, ada semua buat. Pukul 8 pagi daftar, pukul 9 masuk kursus tingkat bawah kuliah. Hari ini kita nak semayang, kita nak belajar semayang mayat. Sampai tengah hari rehat, semayang zuhur, makan nasi. Pukul 3 masuk kelas lagi. Hari ini kita nak sampai doa pula. Setiap minggu buat macam itu tuan-tuan. Anak tuan-tuan jadi apa? Tak jadi alim budak. Tu kepala otak saya. Yang ni saya cakap dekat Datuk Seri Najib. 1 jam 15 minit saya bercakap dengan dia 2 orang. Saya kata, Datuk Seri, saya tolak. Saya minta maaf, saya bukan hina Datuk Seri, bukan saya menjatuhkan maruah Datuk Seri. Cuma saya rasa saya lebih selesa jadi penceramah bebas. Pak, saya tak masuk UMNO apa pun saya tak masuk sebab saya pendakwa yang boleh bawa semua orang. Cuba tengok malam ni, yang tak ada parti pun datang malam ni. Yang ada parti pun main, yang tak ada parti pun main ni. 4-5 orang depan ni kan ada parti. Ni 10 tahun tu, 9 tahun, 7 tahun setengah kan ada parti. Tapi saya cakap Datuk Seri, saya minta maaf. Saya kata, Datuk Seri, kita buat macam ini. Buat macam ini. Dia jawab apa pada saya? Sebab itu saya minta Ustaz terima perbuatan ini. Sebab saya nampak Ustaz boleh buat kerja ini. Saya kata tak apalah, saya bagi cadangan saja lah. Saya kata sebagai cadangan macam ni, saya lebih suka jadi penceramah bebas Datuk Seri. Dia kata, saya pun nampak juga, Ustaz pun bagus juga kalau jadi penceramah bebas. Tuan-tuan bayangkan kalau saya buat program yang saya cakap pada dia, dan pada bulan 1 yang lepas, saya dah dipanggil oleh pihak Yadim untuk bincang benda ini. Cuti sekolah bulan 3 ni akan dibuat di masjid-masjid terpilih. Apa yang saya cakap pada PM, dia buat. Akan dibuat. Kalau bayangkan tuan-tuan, seluruh negara kita boleh buat. Daripada Perlis sampai Sarawak, Sabah. Anak-anak tuan-tuan alim belakang. Tak ada dah masalah rempit, isap rokok, tak ada masalah naik basikal fiksi, tak ada berat. Naik motor wheeling, tak ada masalah hidup gam. Dah jadi orang masjid. Anak tuan-tuan 10 tahun boleh mandi mayat. Ni bila kita buat kursus mandi mayat,
Yang datang tu semua nak jadi mayat belakang. Jalan pun tak pernah lah khusus mandi mayat. Dia pun nak jadi mayat. Ni anak-anak muda tuan-tuan ni. Biar kita hari ni, petang ni, kekal petang ni. Tak usah roboh dah. Buat batu tu. Minggu ni, hari Sabtu malam minggu, kita buat ceramah perdana. Pak Imam, minggu depan ada apa pula? Minggu depan tayangan video perdana. Cerita apa Pak Imam? Cerita Titanic. Minggu depan apa pula? Kita buat konsert pula. Buat konsert agama di sini tuan-tuan. Panggil Ya Hanana ni. Budak-budak suka. Lah, dandut bukan orang suka. Dandut kalau dia pakai dia seorang dengan penganjur je mak. Hanya kamu, hanya untukmu. Jika dia seorang menyanyi lah. Lah, anak-anak kita semua minat Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Zalikal fadlu minallah. Ya Hanana. Anak-anak tuan-tuan minat. Sampai bapak di belakang gelak duduk Ya Hanana. Ya Hanana, Ya Hanana. Mak dia cubit pinggang pak. Bukan banana tu pisang. Hanana, banana. Kalau tiap-tiap minggu buat macam ni tuan-tuan, tak hebat anak-anak kita. Dia boleh imam, dia boleh dilatih, dia baca khutbah, mandi mayat, semayang jamak, semayang kasar. Tiap-tiap minggu dia jadi baik. Sebab tu saya tak suka masjid dibuat pertandingan masjid tercantik, tanam pokok bunga buat pertandingan. Buat apa lawa-lawa pokok bunga? Orang tak lawa. Kita nak orang tu lawa. Masjid dah lawa, binaan masjid dah cantik. Yang kita nak buat sekarang ini ialah mencantikkan orang. Nak mencantikkan orang itu datang daripada mana? Anak-anak tuan-tuan ini. Yang kedua yang saya cakap pada Datuk Seri Najib apa? Datuk Seri, orang tua-tua lepas pencen buat apa? Boleh lah Datuk Seri. Bangunan 2 tingkat yang saya kata tadi, kita pakai Sabtu Ahad, Isnin sampai Jumaat buat apa? Isnin sampai hari Jumaat saya kata kita buat pengajian untuk orang-orang pencen. Di sini ramai pencen askar. Apa buat? Ramai akak-akak yang tak kerja ni suri rumah belakang. Anak dah besar dah pergi tadika. Masuk sekolah dah duduk di rumah ada belah kucing tompok. Duk cium tompok, tompak. Main ngaji sini pukul 9 pagi sampai pukul 11 pagi. Setiap hari main mengaji. Akak-akak alim lah. Nama dia pengajian sepanjang hayat. Selepas habis pencen, selepas habis kerja, abang-abang bawa beg, bawa buku, main mengaji lagi di masjid. Bukan duduk bersila dalam masjid. Ada kerusi, ada meja, ada aircon, ada whiteboard, belajar balik. Sampai mati kita belajar. Berapa banyak ilmu yang kita tak tahu. Bukan setakat ilmu akhirat, ilmu dunia kita boleh belajar. Tuan-tuan tengok di sekolah saya hantar prospektus pada tuan-tuan. Sekolah saya setiap pagi 400 orang datang belajar. Cikgu pencen, YB pencen, SUK pencen, tukang kebun pencen, kerani pencen. 400 orang tuan-tuan. Bawa heret beg mari pengetua pencen, PPD pencen. Sampai mati kami belajar tuan-tuan. Sehari kami belajar 10 kitab. Kami tak ada gaduh-gaduh. Sekolah kami baru berusia 7 tahun. Kami tak ada gaduh. Kami ada 1000 orang pelajar. Yang paling kecil 7 tahun, yang paling tua 84 tahun. Kami tak ada gaduh. Di sekolah saya ada ketua wanita UMNO, ada PKR dan ada ketua muslimat. PAS, orang PAS. Kami tak gaduh. Mainlah negeri. Pernah hari itu tuan-tuan saya gaya. Saya tengok orang PAS bawa pisau, orang UMNO bawa pisau. Saya kata mampu. Tapi tak bergaduh tuan-tuan. Sebab kami gotong royong buat korban. Masing-masing ini masa dulu. Tak bergaduh. Apa yang penting kerja sama. Buat apa kita nak gaduh-gaduh? Kita duduk dalam taman yayasan, kita duduk dalam kampung.
Buat apa kita nak gaduh? Tuan-tuan datang melawat sekolah saya. Macam mana kita buat? Datuk Seri Najib cakap pada saya, bagus cadangan Ustaz. InsyaAllah kita akan buat. Cadangan apa? Pengajian sepanjang hayat. Bayangkan tuan-tuan, masjid Taman Yayasan setiap pagi beratus-ratus orang mengaji ni. Duduk dalam bilik, duduk dalam kelas mengaji. Tak ada politik-politik mengaji. Ini saya nak tanya pada akak ni hak mendung. Contoh, akak sekarang ni 9 bulan, tunggu hari lah nak beranak. Tengok televisyen, kalau ada jodoh, keluar air ketuban. Air ketuban keluar. Tanya kat suami, abang, air apa ni abang? Mana aku nak tahu abang punya. Tanyalah dia apa semua, dia tak tahu apa, dia tahu Allah Allah. Abang cepat abang, nak beranak abang. Pergi hospital Tepik, masuk dalam buat nak salin. Masuk pukul 9 pagi, pukul 4 petang tak beranak. Soalan dia, kena semayang ke tidak? Tanya kat suami dia, bang, nak semayang ni? Benar tu nak tahu punya, tak tahu lagi. Nah, ni cara cerita. Berapa ramai yang tak semayang? Kenapa kau tak semayang? Nak semayang apa? Ayat duk keluar? Ustaz tak apa, tak beranak. Oh, salah kita pula dah. Ayat ketuban tu, dia bukan dipanggil nifas, dia bukan dipanggil haid, dia bukan dipanggil wiladah. Dia ayat ketuban pecah. Ayat ketuban ni nama dia darah istihadah. Maknanya kena semayang. Bila semayang? Nak semayang lagu mana ayat dah keluar, lapik lah semayang. Allahu Akbar. Nak semayang lagu mana tak tahu, tu yang mengaji. Semayang orang sakit lah yang paling senang sekali tuan-tuan. Tapi bila sakit tak semayang. Semayang orang sakit paling senang. Tak payah ambil wuduk, tak payah mu. Sejuk Ustaz, doktor tak bagi saya kena air Ustaz. Saya tak boleh kena air Ustaz. Tak payah mu pakcik. Muka dengan tangan dia pakcik. Oh, kaki tak payah. Senangnya. Semayang orang sakit dah senang. Duduk atas kerusi. Allahu Akbar. Bangga je duduk. Alhamdulillah. Kamu berdiri ni aku duduk. Semayang orang sakit dah senang. Duduk atas katil je. Tak boleh bangun. Ustaz, macam mana nak semayang? Ustaz nak pakai telekung. Makcik-makcik tak payah pakai telekung. Dah sakit. Tidur atas katil. Ambil kain selimut, tutup sampai ke tengkok. Ambil kain tola, tutup pula kepala. Nampak muka je. Semayanglah makcik. Allahu Akbar. Jangan ditutup habis. Mak semayang, mak tutup pergi muka. Itu nama dia Innalillah. Tapi masa kita tak belajar, saya buat contoh. Akak-akak pergi Langkawi 5 hari. Kemana Cik Eman? Kerosos. Di mana? Langkawi. Berapa hari? 5 hari Kerosos. Pergi hari apa? Pergi hari Isnin. Baliknya hari Ahad. Oh, 5 hari lah. Dia sampai di tempat Langkawi, di Pantai Cenang. Dia sembahyang jamak. 3 hari dia sembahyang jamak. Hari keempat baru dia sembahyang tamam. 4 macam biasa. Sebenarnya sehari pun dia tak boleh jamak. Sebab dia ada niat tinggal di sana lebih daripada 4 hari 4 malam. Lebih daripada 3 hari dia duduk di situ. Dia dah jadi orang situ orang. Dia kena sembahyang 4 Zuhur, masuk asar 4 asar, maghrib 3, saat lagi isyak sembahyang waktu isyak 4. Dia tak boleh dah sebab dia duduk lebih daripada hak dia. Berapa ramai yang faham 3 hari yang